Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk ibadah pada hari ini ialah solat jamak dan qasar. Hasil pembelajaran pada hari ini murid akan dapat: yang pertama, menyatakan erti solat jamak. Yang kedua, menyatakan erti solat qasar. Yang ketiga, menyatakan erti solat jamak qasar. Yang keempat, menyebut waktu solat yang boleh dijamakkan. Yang kelima, menyebut waktu solat yang boleh diqasarkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, Ustazah nak ulas sikit tentang solat fardu. Solat fardu ni ialah solat yang kita tunaikan setiap hari 5 kali sehari semalam. Wajib ditunaikan oleh semua orang Islam. Yang pertama, solat subuh 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Solat isyak 4 rakaat. Baik, semua solat-solat ni kita wajib tunaikan setiap hari walaupun kita bekerja, berjalan jauh atau di mana sahaja, kita wajib tunaikan solat ni. Kesemua solat ni. Berikut ialah beberapa perkataan penting dalam buku kamu. Kamu boleh catat. Yang pertama, rukhsah. Rukhsah. Rukhsah bermaksud keringanan atau kemudahan. Keringanan ataupun kemudahan. Yang kedua, musafir. Musafir. Musafir bermaksud orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang berjalan. Contohnya, rumah kamu di Ipoh dan kamu pergi ke Kuala Lumpur. Selagi kamu tak sampai semula, selagi kamu tak balik semula ke Ipoh, ke rumah kamu, kamu dikira sebagai musafir, iaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Baik, seterusnya. Solat fardu wajib ditunaikan di mana sahaja kita berada. Solat fardu ni tadi, yang 5 waktu tadi, wajib ditunaikan setiap hari. Dan di mana-mana sahaja kita berada, walaupun dalam perjalanan sekalipun. Allah memberikan rukhsah solat jamak dan qasar kepada orang yang musafir lebih daripada 89 kilometer. Allah memberikan rukhsah, keringanan ataupun kemudahan. Untuk orang yang sedang berjalan jauh, Allah bagi kemudahan untuk dia solat jamak dan juga solat qasar. Tapi perjalanan tu kena tengoklah sejauh mana. Perjalanan tu mestilah lebih daripada 89 kilometer ataupun 2 marhalah. Perjalanan mesti lebih daripada 89 kilometer. Lebih daripada 89 kilometer baru boleh solat jamak dan qasar. Baik, kita tengok pengertian solat jamak. Tadi Ustazah dah terangkan yang orang berjalan jauh ni, dia dapat kemudahan daripada Allah untuk solat jamak dan qasar. Tapi apa pengertian solat jamak dan qasar tu? Okey, kita tengok dulu pengertian dia. Lepas tu baru kita tengok contoh. Pengertian solat jamak dari sudut bahasa ialah mengumpulkan. Mengumpulkan. Kumpul. Yang kedua, dari sudut syariat Islam. Dari sudut syariat Islam, ia bermaksud mengumpulkan 2 solat dalam satu waktu. Kamu kumpulkan 2 solat dalam satu waktu solat.
Kita tengok lepas ni contoh dia. Solat yang boleh dijamakkan. Solat Zuhur dan Asar. Solat Maghrib dan Isyak. Contoh. Mengumpulkan solat Zuhur dan Asar ke dalam waktu Asar atau Zuhur. Okey, contohnya kamu solat Zuhur dan Asar waktu solat Zuhur. Ketika masuk waktu Zuhur, kamu buat 2 solat sekaligus, iaitu solat Zuhur dan solat Asar. Itu maksudnya solat jamak. Kamu kumpul sekaligus. Satu waktu tu kamu buat 2 solat. Zuhur kamu solat, Asar pun kamu solat. Ataupun dalam waktu Asar. Zuhur ni kamu tak solat. Kemudian waktu Asar ni kamu solat 2 sekaligus. Kamu solat Zuhur dengan Asar. Contoh yang kedua. Mengumpulkan solat Maghrib dan Isyak ke dalam waktu Maghrib atau Isyak. Yang ni contoh dia sama macam tadi. Ketika tu waktu Maghrib, kamu buat 2 solat sekaligus. Kamu solat Maghrib dan juga kamu solat Isyak. Ataupun Maghrib ni kamu tak solat. Kemudian waktu Isyak ni kamu buat 2 solat sekaligus. Kamu solat Maghrib dan kamu solat Isyak. 2 solat dalam satu waktu. Hanya 4 solat ni sahaja yang boleh dijamakkan. Zuhur hanya boleh dijamakkan dengan Asar. Maghrib hanya boleh dijamakkan dengan Isyak. Kamu tak boleh Zuhur dengan Isyak, tak boleh. Ataupun Asar dengan Maghrib, tak boleh. Zuhur hanya boleh jamak dengan Asar. Maghrib hanya boleh jamak dengan Isyak. Subuh tak boleh jamak. Solat qasar. Pengertian solat qasar. Kita ada 2 rukhsah tadi kan. Kemudahan yang Allah bagi untuk orang musafir ni. Yang pertama solat jamak, yang kedua solat qasar. Baik, qasar dari segi bahasa ialah memendekkan. Memendekkan. Dari sudut syariat Islam, ia bermaksud memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat fardu yang Ustazah sebut, yang Ustazah ada terangkan tadi, dia 4 rakaat, dia boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Yang pertama solat Zuhur, Asar dan Isyak. Hanya 3 solat ni sahaja yang boleh dikosarkan, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Kerana solat-solat ni semuanya 4 rakaat. Jumlahnya 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat dan Isyak 4 rakaat. Ketika kamu musafir, ketika kamu tengah berjalan, kamu boleh pendekkan solat-solat ni jadi 2 rakaat. Hanya Zuhur, Asar dengan Isyak sahaja. Pengertian solat jamak qasar. Tadi kita dah belajar solat jamak dan kita juga dah belajar solat qasar. Kali ni kita tengok pula pengertian solat jamak qasar. Dia buat 2 solat sekaligus, solat jamak dan qasar. Namanya solat jamak qasar. Yang pertama, tengok pengertian dia. Mendirikan 2 solat dalam satu waktu dengan memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh.
menunaikan solat Zuhur dan Asar di dalam waktu Zuhur serta memendekkan rakaat solat Zuhur dan Asar daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ustazah ambil contoh dekat sini, katakanlah waktu tu waktu Zuhur. Kemudian kamu solat dalam waktu Zuhur tu kamu buat 2 solat sekaligus. Kamu jamakkan solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur. Dan selain jamak, kamu juga qasarkan, kamu pendekkan. Solat Zuhur dan Asar ni tadi masing-masing 4 rakaat. Jadi kamu pendekkan dia menjadi 2 rakaat sahaja. Itu maksudnya solat jamak qasar. Kamu jamakkan solat dan kamu qasarkan solat. Kamu kumpulkan 2 solat dalam satu waktu serta kamu pendekkan solat yang 4 rakaat ni menjadi 2 rakaat. Kita tengok ringkasan solat jamak dan qasar. Ringkasan solat jamak dan qasar. Solat yang mana yang boleh jamak, solat yang mana yang boleh qasar, dan solat yang mana tak boleh jamak atau qasar. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh tak boleh jamak, tak boleh kumpul dengan mana-mana solat lain. Dan dia juga tak boleh qasar. Dia tak boleh dipendekkan. Sebab solat subuh ni sendiri dah pendek, dah 2 rakaat. Jadi dia tak boleh kumpul dan tak boleh dipendekkan. Yang kedua, solat zuhur boleh dijamakkan, boleh dikumpulkan dengan solat asar. Dan boleh diqasarkan, boleh dipendekkan. Daripada 4 menjadi 2. Solat zuhur ni 4 rakaat, jadi kita boleh pendekkan menjadi 2 rakaat. Yang seterusnya, solat asar, dia boleh dijamakkan, boleh dikumpulkan dengan zuhur. Dengan zuhur sahaja. Zuhur dengan asar, asar dengan zuhur. Kemudian dia juga boleh diqasarkan, boleh dipendekkan daripada 4 rakaat menjadi 2. Solat zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Dan kedua-dua solat ni boleh pendek menjadi 2 rakaat. 2 zuhur, 2 asar. Yang seterusnya, solat maghrib boleh dijamakkan juga dengan isyak. Boleh dikumpulkan dengan isyak. Tapi tak boleh dengan asar. Dengan isyak sahaja. Tapi solat maghrib ni tak boleh qasar. Dia tidak boleh dipendekkan. Dia boleh jamak tapi tak boleh pendek. Maksudnya, kalau buat solat jamak, solat maghrib ni masih kena solat 3 rakaat. Dia tak boleh dipendekkan menjadi 2. Dia masih 3 rakaat. Yang terakhir, solat isyak. Solat isyak boleh dijamakkan, boleh dikumpulkan dengan solat maghrib. Maghrib dengan isyak, isyak dengan maghrib. Dan boleh diqasarkan. Sebab solat isyak ni 4 rakaat. Jadi, dia boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Untuk lebih memahamkan murid dan contoh yang lebih banyak, kita akan sambung pada video yang kedua, iaitu cara solat ketika musafir.